Okey, untuk sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah, kalau sebelum ni kamu hanya buat satu line je kan, satu garis sahaja yang nak menentukan sama ada dia berada di atas line itu ataupun di bawah. Kali ini kita akan buat dua line. Dua line daripada masalah. Agak susah tu. Okey, dia akan bagi penyataan masalah yang macam ni. Sebuah agensi pelancongan perlu membawa 105 orang pelancong dan bagasi dengan jumlah jisim 2000 kg. Kena tahu mana satu X, mana satu Y. Ni agak susah, bukan setakat susah nak faham. Saya nak mengajar pun susah juga nak bagi kamu faham. Tapi tak apa, kita tengok pelan-pelan. Okey, ini antara ayat-ayat yang perlu kamu tahu. Biasa dalam penyataan masalah itu dia ada ayat ini. Antara ayatnya, bagaimana menentukan ketaksamaan sesuai untuk satu situasi. Okey, situasi. Y kalau macam ni, dia punya ayat yang ini. Okey, dia punya ayat yang ini. Dia punya ketaksamaannya yang ini. Contoh, Y lebih besar daripada X. Macam ni lah dia punya simbol ketaksamaannya. Okay. Okay. Tapi kadang-kadang dia tak bagi tahu macam tu. Y dan X tu dia tak, kadang-kadang dia tak bagi tahu terus direct. Y lebih besar daripada tak. Biasanya dia akan bagi tahu bilangan pelajar lelaki lebih daripada bilangan pelajar perempuan. Macam itu. Faham maksud saya? Dia tak ada direct terus X lebih besar pada Y atau Y lebih besar pada X. Contoh dia, bilangan pelajar lelaki lebih daripada bilangan pelajar perempuan. Jadi, kita labelkan lelaki itu sebagai X dan perempuan sebagai Y. Maka dia akan jadi X lebih besar daripada Y. Macam itu contoh dia. Ini dia bagi contoh macam tu je lah. Y kurang daripada X macam tu. Y tidak kurang daripada X. Y tidak kurang daripada X. Y tidak kurang daripada X. Maknanya Y lebih besar sama dengan X. Ayat tu kena ingat. Jadi kalau untuk buat masa sekarang, ada situasi kamu kena cari panduan ayat dia macam mana nak buat. Okay, Y tidak lebih daripada X. Maknanya Y lebih kecil sama dengan X. Y sekurang-kurangnya K kali X. Y sekurang-kurangnya K kali X. Contohnya, bilangan pelajar Y apa? Kita tengok Y. Bilangan pelajar perempuan sekurang-kurangnya 2 kali ganda pelajar lelaki. Saya tunjuk contoh. Okay. Bilangan pelajar perempuan sekurang-kurangnya 2 kali bilangan pelajar lelaki. Itu contoh. Jadi perempuan kita dah label atas ni sebagai Y, lelaki adalah X. Jadi kalau kita tengok Y sekurang-kurangnya K kali X. Maknanya kita gunakan ini. Y lebih besar sama dengan KX. Jadi inilah dia punya K. Jadi persamaan dia, ketaksamaannya Y lebih besar sama dengan 2X. Kena macam tu lah. Boleh faham? Boleh. Kena tengok ayat. Y selebih-lebihnya K kali X. Tadi sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya guna simbol ini. Kalau selebih-lebihnya, ini sekurang-kurangnya. Selebih-lebihnya macam inilah. Macam tu. Kecil. Lebih kecil. Kurang besar. Macam tu. Okay.
Maksimum Y ialah K. Ini pun macam tu juga. Maksimum Y ialah K. K ni ada bilangan. Okay. Maksimum. Okay, contohnya maksimum Y ialah K ni ya. Saya tunjuk ayat. Contoh ayat. Maksimum Y ialah K. Y ialah pelajar apa? Perempuan kan. Okay. Bilangan pelajar perempuan yang boleh masuk ke dalam kelas ini adalah 20 orang. Atau bilangan maksimum pelajar perempuan yang boleh masuk ke kelab putera Islam ialah 2 orang. Contoh. Jadi maksimum Y lebih kecil sama dengan berapa orang? 20. Macam itulah. Okay, minimum pelajar lelaki yang boleh masuk, minimum pelajar lelaki yang boleh masuk ke kelab putera Islam ialah 100 orang. Jadi minimum lelaki apa? X kan? So X lebih besar sama dengan 100. Macam tu, berdasarkan ayat yang saya bagi tu. Jadi kena tengok. Hasil tambah X dan Y lebih besar daripada K. Bilangan pelajar lelaki dan perempuan, okay, bilangan pelajar lelaki dan perempuan melebihi 300 orang. Jadi kita boleh buatlah X tambah Y lebih besar daripada 300. Melebihi atau lebih besar. Kadang-kadang melebihi, kadang-kadang lebih besar. Sama lah. Okay, beza Y dan X kurang daripada K. Beza. Okay. Beza antara pelajar lelaki dan perempuan kurang daripada 200. Gunalah ini persamaannya, ketaksamaannya. Y melebihi X sekurang-kurangnya K. Ini pun masih lagi dalam operasi tolak. Contoh, pelajar Y pelajar perempuan kan. Pelajar perempuan melebihi lelaki sekurang-kurangnya 3 orang. Maknanya Y tolak X lebih besar sama dengan 3. Macam tu. K itu ada nilai. X dan Y itu adalah pemboleh ubah. Faham? Okay, kita tengok contoh. Okay, ni kena baca ni. Kamu kena tukarkan dia dalam bentuk ketaksamaan. Ni kita kena baca soalan. SMK Permata menganjurkan kem kepimpinan semasa cuti pertengahan tahun. Sebanyak Y murid tingkatan 4. Okey. T4 kita labelkan dia sebagai Y. T5 kita labelkan sebagai X. Ini kena tahu dulu. Okey, catatkan macam itu dahulu. Pemilihan peserta kem mengikut syarat-syarat berikut. Jumlah jadi X tambah Y. Betul. Jumlah peserta kem selebih-lebihnya 40 orang. Kita tengok dekat atas ni mana selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya, nampak? Selebih-lebihnya guna tanda kurang sama dengan. Okey, jadi selebih-lebihnya kurang sama dengan 40. Jadi X tambah Y kurang sama dengan 40. Macam tu je. Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham? Okey, jelas. Ini kena faham betul-betul. Kena selalu buat. Sebab bukan senang nak hafal benda-benda. Bukan hafal pun, kena tahu dia punya term-term tu. Bila kamu selalu buat, akan tahu lebih ke kurang ke daripada ayat, kamu dah boleh baca dah. Okey. Bilangan murid tingkatan 5 tidak kurang daripada bilangan murid tingkatan 4. Tingkatan 5 X. Tingkatan 4 Y. Tidak kurang. Tidak kurang. Mana tidak kurang? Kurang. Tidak kurang. Maksudnya guna
lebih besar sama dengan. Jadi tidak kurang. Ya kat sini tingkatan 5 tidak kurang. X tidak kurang lebih sama dengan Y macam tu. Boleh. Okey. Sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 4 akan menyertai kem tersebut. Ini adalah K dia. Okey, K dia. Tingkatan 4 adalah Y. Y sekurang-kurangnya maksimum atau minimum. Sekurang-kurangnya itu maksimum atau minimum. Sekurang-kurangnya, sebanyaknya, paling banyak. Sekurang-kurangnya, minimum ke maksimum? Minimum. Jadi minimum kita guna lebih besar, okey, sama dengan Y lebih besar sama dengan berapa orang? K, nilai K adalah 15. Macam itu. Boleh faham? Boleh? Okey.